Baik, masalah. Dia kata berubat itu, adakah boleh dikatakan tak bagus? Boleh tak kita kalau sakit, kita kata aku tak mau pergi berubat. Sebab apa? Pergi berubat ni tak bagus. Ada sebahagian orang pergi belajar apa atau mana tu, sampai makan ubat pun syirik. Ya Allahu Akbar. Mereka habaq pula di masjid ni. Tuan-tuan jaga baik-baik. Kadang-kadang kita tak sedang dengan syirik khafi ni. Dia kata, dia pula dia mengajar tasawuf. Dengar ni menyucuk ke hati lah. Ramai dia kata orang tak sedang. Dia kata syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa dia? Contoh apa tuan-tuan? Dia kata tuan-tuan demam. Tuan-tuan pergi klinik ambil ubat. Tuan-tuan makan ubat. Tuan-tuan lega. Tuan-tuan kata bagus klinik tu. Ubat dia memang makan sekali yang lega. Tuan-tuan syirik. Dia kata. Adakah Islam pi sampai beralih sampai macam tu tuan-tuan? Dah. Orang yang makan ubat tu dia langsung tak ingat dia nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hati dia sudah sedia termaktub dalam hati dia makan ubat ni ikhtiar, yang menyembuhkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Memang hak tu ada dalam hati dia. Dia langsung tak pernah ingat dalam hati dia mengatakan ubat tu yang bagi lega kat dia. Dak. Cakap mulut bunyi macam tu, hati dia tetap Allah yang menyembuhkan dia. Janganlah kita senang-senang hidup kata orang yang cakap macam tu syirik, jangan. Dan pada segala hadis, dia kata Imam Nawawi beritahu ada satu daripadanya hadis yang membantahi hati orang yang tak mau berubat. Ada hadis yang Nabi marah orang sakit tak mau pergi berubat. Yakni ini banyak berlaku daripada kalangan orang sufi. Dia kata ni orang hak sufi. Sufi ni orang yang duk pergi belajar tasawuf. Belajar ilmu tasawuf dengan tujuan untuk nak suci, nak bersihkan hati daripada mazmumah, itu bagus. Tapi pergi ambil tasawuf sampai ke tahap nak jadi macam ni, tak boleh. Sampai pergi dekat kubang, duk kata ni kubang orang alim, pergi duk isfa' lana, duk minta kubang ni bagi syafaat dekat dia. Jangan. Yang tu jangan. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup isfa' lana. Tuan-tuan masuk dalam YouTube boleh jumpa benda-benda ni semua. Isfa' lana ni maksud dia apa tuan-tuan? Isfa' lana ni duk menyanyi isfa' lana tepi kubang ni. Isfa' lana, syafa'ah. Syafa'ah ni maksud dia apa? Tolong. Kita mengharapkan syafa'ah Nabi, pertolongan Nabi di hari akhirat. Kita tak boleh pergi dekat kubang isfa' lana, minta kawan yang duduk dalam kubang tu bagi syafaat dekat kita. Jangan. Minta dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang dia kata apa? Dia kata melampaui bidang tu sampailah kepada had dia nak mengganggu i'tiqad kita. So be careful dengan benda-benda macam ni. Hati-hati dengan tidak berjalan di atas jalan yang pertengahan. Syekh Idris Al-Marbawi, alim besar tuan-tuan. Bukan bandingan dengan orang alim hak ada hari ini. Syekh Idris Al-Marbawi ni sangat alim orangnya. Dia kata apa? Dia kata kita berjalan dengan jalan pertengahan. Jaga, kita ni wa khairul umur awsatuha. Nabi kata sebaik-baik benda kita ambil yang pertengahan. Jangan over, jangan ekstrim, jangan hulu, jangan melampau di dalam nak mengambil agama sekalipun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang dipuji oleh syarak yang demikian itu. Lalu katanya semua perkara itu dengan qada dan qadar Allah. Ni geng hak pi belajar tasawuf sampai ke tahap apa tak tahu ni, dia kira lagu nak main makam tawakal yang cukup tinggi. Dia apa pun dia kata ini qada dan qadar Allah. Allah sudah takdirkan benda ni jadi lagu ni. Kalau Allah bagi aku sakit, Allah akan bagi aku lega. Dia nak main macam tu. Berubat tak mau, apa pun tak mau. Aku dia kata aku yakin. Dia kata sakit ni Allah bagi dan aku yakin Allah akan bagi lega kat aku. Dia tak mau berubat. Dia dah pergi makam tu. Ada sebahagian daripada kita pergi belajar benda ni, kita memang nak pergi makam tu, pergi kita masuk makam dulu. Bila dia main sakit, dia kata ini qada dan qadar Allah dan tidak berhajat kepada berubat. Dia kata aku tak mau berubat. Saya dulu satu masa, saya lah cerita saya. Satu masa lalu syok juga duk ikut macam ni. Ada satu ustaz daripada belah Kedah ni lah, duk pergi mengajar di Kulim. Masa tu saya sekolah menengah. Ayah saya duk pergi mengaji, saya duk ikut. Oh, tuan jangan buat pasal. Memang ni, tajuk ni dia memang tangkap hati kita. Memang tangkap hati kita ni. Duk cerita benda-benda. Kalau tuan-tuan biasa baca buku Tazkiratul Awliya, cerita ni kononnya cerita pasal wali-wali Allah ni dalam dunia ni. Wali Allah Abu Al-Mughis Husin Al-Hallaj nama ni. Saya satu time dulu dah syok dah yang tu. Ada pula satu ustaz dari Kedah juga pergi mengajar di Kepala Batas sana tu, pakai buku Mengenal Diri dan Wali Allah. Tapi buku tu pusat Islam haramkan, tak pergi mengajar. Jadi cerita dia ni semua, cerita ni semua terkeluar daripada kebiasaan punya cerita.
Dia highlight satu nama Tok Wali, duk abang lah, Tok Wali ni dahsyat. Dia tengah duk mengajar, dia kata ni yang kata guru, yang kata Arif Billah ni. Dia tengah-tengah duk mengajar, tu dia berhenti mengajar, lepas tu tangan dia pergi belakang. Dia cerita ni, kita pun lagu ni duk dengar. Dia kata guru ni, tengah-tengah duk mengajar ni, tu berhenti mengajar, pejam mata, tangan pergi belakang dia ni nampak duk set, tarik tangan ni sampai ke siku ni basah. Cerita kan, tak apa minit kemudian mai satu orang anak murid dia mai naik tangga, masuk mai salam, cium tangan tok guru ni, terima kasih banyak-banyaklah, saya kalau tidak tadi saya lemah dalam sungai. Dia mai ikut tu. Ya, rupa-rupanya pula cerita tadi tu, rupa-rupanya dia pergi tunjuk pula satu kaitan pula. Kononnya anak murid dia ni, anak main mengaji ni, sudah jatuh sungai. Dalam keadaan drowning ni, dalam keadaan duk lemah tenggelam timbul dalam sungai ni, guru yang duk ada dalam majlis pengajian ni, guru ni secara gaib sudah ada di sana. Sudah pisau tangan. Jadi mau piko, tarik dia naik daripada sungai ni. Mau piko lain, mai pergi tarik tangan bawa naik. Itu yang nak justify lengan baju basah tu. Pasal dia kononnya duk ada sana tu, pegang tarik naik. Kan? Walhal dalam masa yang sama ni duk ada depan duk tengok dia duk mengajak ni, tapi masa yang sama anak murid drowning lemah ni nampak dia duk ada tepi sungai, angkat dia awak naik. Dia cerita, kita dengar ni weh. Dia kata ni lah tuan-tuan, dia kata kalau nak berguru carilah guru-guru macam ni. Dia kata pula dah kita kata cerita-cerita macam ni wallahu a'lam. Kita tak mau condemn apa kata tak betul apa semua, tak mau, tapi cerita macam tu wujud dalam masyarakat. Cuma cerita-cerita macam ni tidak disokong oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kepada Nabi itu mukjizat. Kalau ada pada wali-wali Allah itu karamah. Tapi adakah karamah ni pi sampai ke tahap macam yang diceritakan? Wallahu a'lam. Kita tak mau komen banyak, tapi demikianlah cerita itu dipersembahkan. Mengajak tak apa, tapi pastikan jangan sampai Syekh Idris Al-Marbawi kata, jangan sampai terbabas daripada jalan Al-Quran dan jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saja mohon ambil ingat. Baik. So dia kata apa? Serta berubatlah dengan menurut sebagaimana suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berubat macam mana hak Nabi suruh. Jangan buat lebih pada tu. Pasal buat lebih tu boleh menyebabkan kita jadi bersalah dalam agama. Baik. Masalah berubat itu bolehkah dikatakan hilang tawakal? Adakah apabila kita sakit, kita pilih untuk nak berubat, bermakna kita sudah hilang, kita sudah tidak ada tawakal pada Allah? Adakah itu maksudnya? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, tidaklah meninggalkan berubat itu syarat bagi tawakal. Dah, Imam Ghazali kata, ini lagi satu tokoh hebat. Imam Ghazali, dia kata apa? No, kalau kita memilih untuk berubat, bila sakit kita pergi berubat, tidak bermakna kita tidak bertawakal kepada Allah. Jangan ingat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita kata kita ni nak pegang kepada ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali adalah tok guru dalam bidang tasawuf. Kalau tok guru dalam bidang tasawuf pun cakap macam ni, siapa kita nak pergi cerita lebih daripada Imam Al-Ghazali? Kalau kita pergi berubat, tidak bermakna kita tidak bertawakal kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali. Baik, maka jikalau ia syarat bagi tawakal, maka mengapa meninggalkan makan dan minum itu tidak ia syarat bagi tawakal? Imam Ghazali kata. Imam Ghazali ni siapa tuan-tuan? Dialah maha guru dalam bidang tasawuf. Dia kata kalau satu orang kata bila kita sakit kita pergi berubat, makna kita tak ada tawakal dengan Tuhan. Imam Ghazali kata tak betul. Pasal apa dalam bab makan minum hang tak cakap macam tu? Imam Ghazali kata. Orang main hidang makan kata tak apa. Kenapa pasal apa? Saya tawakal. Oh, bila mai sakit, hang kata tak boleh pergi berubat. Pasal kita kalau pergi berubat, kita hilang tawakal kepada Allah. Tapi bila orang buat main ni Bandung, hang sebab ambil kuah-kuah semua licin. Ni mai kok mana ni? Ni tawak apa pula ni? Bukan tawakal, tawak apa dia kata. Nampak? Imam Al-Ghazali, satu tokoh sufi, satu tokoh tasawuf yang hebat. Dia bawa bandingan macam tu. Kalau dalam bab berubat, hang kata tak boleh pergi berubat, hilang tawakal, pasal apa makan minum hang duk sebat, makan minum hang minum, pasal apa hang tak kata saya tawakal, saya tak mau makan, saya tak mau minum. Kata Imam Al-Ghazali. Kerana tidak ada beza di antara berubat dan makan dan minum. Tak ada beza, dia kata. Kalau dalam bab nu hang boleh kata tawakal, pasal apa dalam bab ni tak boleh kata tawakal, sedangkan sama, dia kata. Kerana berubat seperti berbekam dan sebagainya pada waktu naik darah, bergelora darah dan sebagainya untuk menghilangkan penyakit darah gelora itu suruh agama.
Sebagaimana makan itu sebab bagi menghilangkan lapar dan minum itu sebab bagi menghilangkan dahaga, dan begitulah halnya berubat itu nak menghilangkan sakit. Dan apabila kita berubat, tidak bermakna kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia kata apa? Kata Imam Al-Ghazali, seperti datang kala jengking ataupun ulang nak sengat nak patuk kamu. Kala jengking, tengah-tengah duduk sembahyang, bagi duduk main betul dengan kita. Kita pejam mata, ya Allah aku tawakal kepadamu, ya Allah tawakal, masuk hospital tawakal Kuala Lumpur. Adakah bila kita tengah duduk sembahyang nampak kala jengking duduk main, kita bangkit pergi ambil kayu bedai dia apa, menyebabkan kita dianggap sebagai hilang tawakal? No, Imam Ghazali kata, memang itu patut kita buat. Kita jangan biar kala jengking main sengat kita. Rumah kita tepi kelapa sawit, India main tedung selah main. Tengah kita duduk semayang, dia main duduk depan kita, dia panggung sama tinggi dengan kita tuan-tuan. Tedung selah. Dia tinggal sejengkai ya. Ekor di atas tanah ni, hak lain semua berdiri, dia duduk tengok muka kita begitu, kita duduk tengok muka dia begitu. Boleh tak kita tengok dia, duduk ingat aku tawakal ni ya Allah, aku tawakal ni ya Allah. Siapa ni buat contoh ni, siapa dia? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia buat contoh. Orang yang salah dalam memahami tawakal ni, tengah duduk semayang kala jengking mai, tengah duduk semayang ulang mai. Adakah kita disuruh tunggu tengok apa nak jadi dekat kita? Memang hospital tawakal lah kalau tunggu. Kan? Dia kata tidak. Dia kata bahkan kita disuruh menyimpang diri kita daripada benda ni. Macam ni yang mai depan kita, Assalamualaikum. Kita jangan duduk tunggu nak gagah lawan dengan dia. Jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka yang demikian itu, tiada siapa pun akan kata lagu tu. Imam Ghazali kata, tak ada siapa pun akan kata, kalau ulang mai, jangan lari. Tunggu. Kita tawakal kepada Allah. Tak ada siapa akan cakap lagu tu. Kalau sekiranya orang tu mempunyai akal yang waras. Dia tak akan cakap lagu tu. Bahkan, sekalian yang tersebut itu adalah asbab yang mengatur akan dia oleh yang menyebabkan segala sebab itu. Dia ni sebab musabab. Pasal apa kita kena patuk? Pasal kita tak apa nak cerdik. Kita tunggu bagi dia patuk kita. Pasal itu. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memperlakukan ia dengan dia akan jalannya. Benda ni Allah susun semua, dan Allah bagi dekat kita peraturan sebab musabab, dan Allah suruh kita berikhtiar melarikan diri daripada mudarat yang ada.